Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, kita berada muka surat 157 Yaumil Qiyamah. Akhbirni anil qiyamah. Anis sa'ah. Ya. Masih lagi dalam hadis Jibril alaihi salam, pertanyaan Sayyidina Jibril alaihi salam mengenai bilakah berlakunya kiamat. Bila kiamat akan berlaku. Bila kiamat akan berlaku. Sebab apa? Dunia ni sementara dan kehidupan akhirat ialah kehidupan kekal. Kehidupan yang selama-lamanya. Maka setelah 3 persoalan, selesai 3 jenis pertanyaan yang ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Sayyidina Jibril pula memulakan pertanyaan berkenaan kiamah. Bila kiamat akan berlaku? Apa maksudnya? Daripada perkataan Sayyidina Jibril, akhbirni anis sa'ah. Dalam bracket tu dia panggil ibarat mahzuf. Jadi ini satu perkataan yang tersembunyi di situ. Iaitu akhbirni anis sa'ah. Maksud dia apa dia? Akhbirni an waqti qiyamis sa'ah. Bilakah beritahu kepada aku mengenai waktu bilakah akan berlakunya kiamat. Qiyamah berlakunya kiamat. Okey. Daripada perkataan qiyamah. Qiyamah ni kita boleh tengok apa makna dari sudut bahasa dia. Qiyamah dipanggil sa'ah. Perkataan qiyamah dia panggil sa'ah. Seketika. Jadi kadang-kadang dia bahasa dalam lafaz bahasa Arab dia panggil lafaz mushtarak. Lafaz tu dia satu perkataan tapi boleh banyak makna. Boleh banyak makna. So, atas dasar perkataan-perkataan itu ditafsirkan makna sa'ah tadi. Setelah kita beritahu jelas dulu. Perkataan ainun. Ainun ni dalam bahasa Arab perkataan mushtarak. Mushtarak apa maksud dia? Satu perkataan banyak makna. Ainun ni ada 200 makna dalam bahasa Arab. Ainun mata air, ainun jiwa, ainun emas, ainun lutut, ainun penyakit, ainun pengitik, 7 makna dah. So makna tadi akan diletakkan kepada sentence-sentence ayat yang datang. Ayat ni cerita tentang apa. So makna dia di situlah disesuai dengan makna tersebut. Begitu juga dengan makna kiamah. Kiamah dipanggil sa'ah. Bila nak berlaku kiamah? Iaitu sa'ah. Sa'ah apa maksud dia? Maksud dia tiba-tiba. Tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Mesti dia ada dalil lah. Mesti dia ada reason lah. Mesti dia ada sebab lah. Iaitu sebagaimana yang diberitahu dalam Al-Quran. Kiamat itu datang secara tiba-tiba. Qul hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Wahai mereka, jadi Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada mereka-mereka yang engkar kepada Nabi, khususnya pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan pada nabi-nabi yang terdahulu, sebab nabi-nabi yang terdahulu dan seluruh anbiya alaihimus salat wa taslimat membawa berita tentang hari kiamat. Jadi mereka yang menentang, khususnya baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi mereka yang tunggu melainkan
saat kiamah yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Orang menentang ni sebenarnya dia tunggu hari kiamat je. Orang menentang ni. Jadi, dan keadaan mereka lalai leka dengan ke perkara-perkara dunia. Masa tu perkara-perkara dunia tu mereka lalai dan leka dengan perkara dunia. Bila berlaku kiamat, akan datangnya tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala akan berlaku bila nak datang kiamat. Tiupan sangkakala ni datang sebelum datang kiamat, tiupan sangkakala. Sangkakala ni dia datang tiba-tiba je. Tak beritahu. Dia akan bunyi surunai tu. Yang akan ditiup oleh Israfil alaihi salam. Dan sangkakala ni ialah sangkakala ni bunyi dia merdu. Dia bukan pom sekali tu semua mati, tak. Bila tiupan sangkakala berlaku, maka daripada tiupan sangkakala tadi akan keluarnya satu bunyi yang merdu. Yang tak pernah didengar. Seronok didengar. Macam kita, macam mungkin lagu sentimental kot. Seronok. Telinga dengar sedap aja. Dan mula-mula dengar tiupan sangkakala ni ialah orang kampung yang duduk di bandar. Orang kampung yang pengembala unta. Jadi, bila dengar suara yang begitu lunak merdu, maka orang mula mencari daripada mana suara itu datang. Orang kampung pergi kat bandar. Orang bandar masuk kampung. Cari suara tu. Bunyi dia merdu. Tapi lama, makin lama dia kuatkan frekuensi dia. Frekuensi tu dia nyaringkan sikit. Dia nyaring sampai tension. Orang rasa, nak lari pula. Tadi nak cari, lepas tu nak lari pula. Tension kan kita bunyi telinga kita. Kalau sesuatu menusuk lubang telinga kita kan. Macam angin. Macam suara yang memekikkan. Tension dah kita. Tension tu. Dia kena pekik tu makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Tam! Satu masa pecah anak telinga. Bukan setakat tu. Makin kuat. Makin kuat. Pam! Pecah dada-dada semua. Semua manusia mati bergelimpangan. Makin kuat lagi. Suara tu tak berhenti lagi. So, dia makin lagi kuat. Allah Ta'ala beritahu, wal jibala autada. Autad ni maksud dia paku-paku. Dia plural kepada perkataan watad. Watad memberi makna paku. Wal jibala autada. Bukit ni sebagai paku bumi. Bila Allah jadikan dunia ni, so dunia ni yang dijadikan air, daripada air tadi ditimbulkan satu buih dengan kudrat Allah, maka dijadikan tanah. Dan disitulah Kaabah. Inna awwala baitan wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan. Mula-mula rumah yang dibina di atas muka bumi ini ialah wudi'a lin-nas, yang Allah letakkan ke atas manusia, ialah atas muka bumi ini ialah masjid, iaitu Kaabah. Jadi tersebar. Jadi dia terumbang ayung. Gunung ni, tanah tadi dia macam rakit kapal di atas air, dia terumbang ambing. So Allah letak wal jibala autada. Bukit tu paku bumi. Tom. Sebab tu banyak bukit dalam dunia ni. Bukit tu paku bumi. Autad. Wal jibala autada. Bukit itu sebagai paku bumi. Tapi hari kiamat. Wal jibalu kal ihnil manfush. Bila tiupan sangkakala yang begitu kuat, yang mematikan seluruh manusia, dan tiupan itu bunyi nyaring, habis paku-paku tercabut. Habis paku tercabut. Tom, kena angin kan, paku tercabut. Tom, paku tercabut. Wal jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu, bukit-bukit berterbangan. Bukit tu akan berterbang. Cabut dah paku, terbanglah dia. Habis terbang. Bukan setakat itu. Iza syamsu kuwirat.
Planet-planet berguguran. Tiupan, satu tiupan saja tu. Satu tiupan daripada nyaring, daripada merdu kepada nyaring, boleh mematikan, boleh memecahkan anak telinga, boleh memecahkan dada, lepas tu boleh mematikan manusia. Bukan setakat itu, boleh menerbangkan bukit-bukit, dan bukan setakat itu, boleh menggugurkan planet-planet. Itulah hari kiamat. Habis semua lincing dah. Dah tak ada apa dah. Maka pada hari itu Allah Ta'ala tanya kepada 4 malaikat yang masih hidup dan 8 malaikat yang menanggung arash. 8 malaikat yang menanggung arash. Oh, macam satu-satu malaikat yang menanggung arash ni besar. Arash ditanggung oleh satu malaikat. Dalam satu riwayat tu dia katakan 8 malaikat ni besar tak besar dia. Kuku dia tu, kuku kaki dia tu. Jarak di antara kuku kaki tu 500 tahun perjalanan. Dia ada 8 malaikat. Kalau dalam bab kiamat tu digambarkan seperti kambing gurung. Dia duduk kedudukan macam kambing gurung dalam riwayat. Ada kuku dia. Di antara kuku kaki tu, bumi dan langit jarak dia. Tak tahulah macam mana. 500 tahun perjalanan. Kuku kaki je 500 tahun. Macam besar tak tahulah malaikat tu yang tanggung arash. So Allah tanya Jibril alaihissalam. Allah tanya Israfil alaihissalam. Allah tanya Israel alaihissalam. Siapa yang tinggal? Israfil jawab, kami berempat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel jawab. Dan 8 malaikat yang menanggung arash. Allah kata 8 tu pun bismillah juga. Matikan dia. Habiskan dia. So 8 malaikat telah meninggal. Diambil nyawa oleh Israel alaihissalam. Tinggal lagi. Allah Ta'ala tanya, tinggal siapa lagi? Kata kami berempat dan bari ta'ala. So Allah Ta'ala kata, hak 3 tu juga silakan. Kamu ambil nyawa juga. Jibril, Mikail, Israfil, dia ambil nyawa. Dan Allah tanya, siapa tinggal? Saya dan bari ta'ala. Iaitu Israel dan bari ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah Ta'ala kata, kamu pun bismillah juga. Oh, dia nak ambil nyawa dia sendiri. Oh, lama. Tarik tak lepas, tarik tak lepas, sakit. Allah Ta'ala kata rasa, baru tahu ambil nyawa orang sebelum ni. Tarik tu, so Allah ingatkan dengan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca kalimah itu, maka meninggallah, habislah riwayat Sayyidina Israel alaihissalam. Allah tanya, limanil mulkul yaum? Limanil mulkul yaum? Siapa raja hari ni? Siapakah raja pada hari ini? Semua tak ada, sunyi, sepi. Ada mengatakan, ada orang kata 40,000 tahun. Semua sunyi, sepi. Mati semua. Semua dalam kubur masing-masing. Paling lama dalam kubur 40,000 tahun. Semua mati sebelum dihidupkan untuk kali kedua. Limanil mulkul yaum? Siapa raja pada hari ini? Dijawab. Allah sendiri jawab. Lillahi wahidil qahhar. Hari ini lillahi wahidil qahhar. Raja yang maha perkasa ialah Allah. Dan perlu diingatkan bahawa sebelum Allah matikan semua pada hari kiamat, maka orang-orang beriman dahulu akan mati. Maksudnya orang beriman yang beriman pada Allah tidak akan mendapati kedahsyatan kiamat. Sebab Allah Ta'ala akan hantar satu tiupan angin yang masuk ke dalam dada-dada orang beriman, dan pada masa itu semua orang beriman mati. Tinggal orang-orang kafir sahaja. Sebab apa Nabi SAW bersabda, apabila tidak ada orang yang lagi mengucap la ilaha illallah dan tidak ada lagi lafaz-lafaz Allah, tak ada lagi lafaz Allah,
maka pada hari itu Allah akan kiamatkan dunia. Maksudnya sebelum Allah kiamatkan dunia, orang beriman dah tak ada lah. Yang akan menghadapi kiamat ini ialah mereka-mereka yang kufar. Oh, jangan risaulah kiamat. Orang kata kiamat dah nak mari, kiamat dah nak mari. Oh, tak kira. Selagi ada orang beriman, selagi itu tak ada kiamat. Kalau kita tengok satu segi lah. Maksudnya, kita jangan risau. Kadang-kadang orang duduk menakutkan. Oh, Dajjal nak mari dah. Dunia nak kiamat dah. Jadi manusia akan putus asa ni. Krisis inflasi akan, krisis ekonomi akan mari dah. Dunia tak ada makanan. Jangan risaulah. Perlu kita tahu perkara tu. Orang duk beritahu dengan hadis ni, dengan hadis ni. Ada orang yang menakut-nakutkan. Tak perlu. Kita tak perlu menakutkan. Kita kena tahu bahawa hari kiamat tu pasti. Bukan masalah menakutkan. Persiapan tu perlu dibuat. Takut saja, tak buat persiapan. Buat apa? Al-qayyisu man dana nafsah. Al-qayyisu man dana nafsah. Siapa orang cerdik tu? Nabi kata. Al-qayyis. Al-qayyisu man dana nafsah. Orang yang dapat tahan keinginan dia. Wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang membuat persiapan sebelum datangnya kematian. Ini orang cerdik. Al-ajizu man atba'awahu nafsahu wa yatamanna ila Allah. Siapa orang bodoh tu? Siapa orang tak cerdik tu? Iaitu mereka yang mana mengikut segala hawa nafsunya. Wa yatamanna ila Allah. Lepas tu bertamanna. Tak apa. Lambat lagi nak matinya. Macam-macam lagi. Itu tak boleh. Jadi, mungkinlah mereka-mereka yang menceritakan tentang akan datangnya Dajjal dan sebagainya untuk memberi peringatan supaya kita jangan leka, jangan takut saja. Buatlah persiapan. Tujuan tu diberi peringatan untuk membuat persiapan. Jangan risaulah tak habis makanan pun. Orang-orang beriman dengan dekat dengan kiamat nanti. Makan zikir ya. Tak makan dah. Tak makan nasi, tak makan apa. Makan zikir ya. Mereka ni akan lari ke gunung-gunung. Dan pada masa itu orang tanya Nabi, ya Rasulullah masa itu tak ada makanan, nak makan apa? Zikir-zikir mereka mengenyangkan perut-perut mereka. Oh tak payah risau. Jadi kita buat persiapan untuk menghadapi kiamat. Jangan terlalu takut pada kiamat. Sampai tak buat apa. Takut saja tak jadi. Dia takut. Iman itu khauf war raja. Takut dan harap. Takut dengan dosa-dosa kita. Harap dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Hari itu hari kiamat. Akan diberi tanda kiamat itu. Jadi akan datangnya. Walaupun begitu ada tanda-tanda dia. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya Dajjal. Terbitnya matahari. Ini semua jilid ni dalam jilid 10 nanti. Dan 10 tengah typing nak siap dah. 8, 9, 10. Oh, so akan hampir siap dah. 7 kita dah siap dah. 8, 9, 10 ni. 8 saya dah siap dah. Semua saya tak cetak lagi. Saya dah tunggu 9, 10. Saya dah tengah checking paling akhir. Khair. Jadi keluarnya matahari sebelah barat. Matahari akan keluar sebelah barat. Matahari sebelah barat dulu kita cerita dah. Macam mana matahari keluar sebelah barat. 3 hari 3 malam dunia ni gelap gelita. Tanpa keluarnya matahari. Tanpa keluarnya matahari. 3 hari 3 malam. Matahari off duty pada masa itu. 3 hari 3 malam. NASA mereka, NASA yang beroperasi di angkasa, dia telah buat ramalan bahawa kiamat akan berlaku pada tahun 2012 baru ni. 2022 dah. 2022 dah. Dia kata tarikh tu matahari akan keluar sebelah barat. Matahari tak keluar selama 3 hari. Tarikh dia 23, 24, 25. Disember 2012. Itu dia kata hari kiamat. So dia tahu matahari yang keluar sebelah barat, tapi ramalan tu tak mengena lagi. Ramalan tersebut tak mengena. Lepas tu dia nafikan balik. Sebab tu dalam syarah saya nak tulis sebenarnya apa hawalah yang dibuat oleh itu, tapi
Apalah dia nafikan, kita pun tak payah masukkanlah. Okey. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bi isba'aihi hakaza bil wusta wallati tali ibham bu'istu was-sa'atu kahataini rawahu Bukhari. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahawa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari tengah dan telunjuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan sedangkan kiamat begitu hampir seumpama dua jari. Masa aku diutus tu kiamat dah dekat macam tu dah. Tanda awal kiamat, iaitu pengutusan baginda. Nabi diutus tu tanda kiamat nak mari dah. Sebab Nabi-Nabi sebelum ni dah khabarkan berita-berita tentang Dajjal. Tapi berita Nabi-Nabi dah sebelum tu Nabi-Nabi Anbiya alaihimus salatu wat taslimat telah khabarkan berita-berita tentang Dajjal yang akan keluar nanti. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, itu tanda awal lah. Sewaktu Nabi diutuskan, baginda telah menggambarkan kiamat itu sudah terlalu dekat sebagaimana dalam hadis di atas. Kiamat, calon. Itu kiamat dipanggil sa'ah, tiba-tiba. Dengan satu makna lagi, kiamat dipanggil sa'ah, dia makna tafa'ul. Tafa'ul ni sesuatu makna di sebaliknya. Beritahu makna sebaliknya. Makna sebaliknya. Dan ini satu kiasan. Makna tafa'ul, iaitu tak ada tiba-tiba. Ataupun sa'ah ni apa dia? Terlalu lama. Dia bagi kadang-kadang satu kalimah itu memberi makna tafa'ul. Tafa'ul ni bertukar, berubah. Ia memberi makna sebaliknya. Makna sebaliknya. Kalau kita belajar dalam usul fiqh, dia memberi makna mafhum mukhalif. Kalau mafhum mukhalif, sebut lain, maksud dia sebaliknya. Sebut satu perkara tapi maksud sebaliknya. Dia dalam bahasa kiasan. Masa kita budak-budak dulu, ayah kita cakap sekali je. Kali kedua dia tak cakap betul lah, kau kena faham sendiri. Satu ketika ayah kita orang minta air. Kita pun bawa satu baldi. Kita bawa satu gelas air. Dia nak satu baldi. Masa dia minta tu, kita faham. Masa tu dia minta satu. Dia dalam keadaan nak satu baldi. Kita pun bawa satu gelas. Bila kita sampai satu gelas, ayah kita orang kata apa? Kenapa tak bawa dalam kulit kerang? Air tu kau tak bawa dalam kulit kerang, kenapa? Kau tak tahu ke aku nak air satu baldi, kau bawa satu gelas. Jadi kau bawa sikit lagi lah, dia kata. Dalam kulit ni. Dalam tudung botol. Masa tu tak ada botol lagi, tudung botol, dia kata. So makna sebaliknya, itu satu sindiran. Dia kata tak faham-faham. Aku duk buat apa sekarang? Minta air, jawab macam tu. Okey. Jadi itu makna dia tafa'ul. Contohnya perkataan sahara, kan? Gurun. Dipanggil mahlakah. Gurun ni sahara. Sahara kita panggil gurun lah. Ada salah satu nama gurun ni. Tempat mahlakah. Tempat kebinasaan. Tempat kehancuran. Sahara ni tempat mati. Tak ada makanan, tak ada apa. Kehancuran. Tapi dinamakan mafazah. Fazah daripada perkataan berjaya. Iaitu tempat memberi kejayaan. Dia memberi makna sebaliknya. Makna yang sebaliknya, satu hari kiamat bersamaan dengan 50,000 tahun. Sehari kiamat 50,000 tahun. Kiamat ni satu hari je. Tapi lama dia 50,000 tahun dunia. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun pada pengiraanmu. Kalau kira langit tu, satu hari kat langit, 1000 tahun kat dunia. Pengiraan Tuhan. Sebab itu, telah kita jelaskan dulu, Sayyidina Isa AS naik ke langit pada tahun 33 Masih. Beliau meninggal, beliau lahir pada 1 Masih. Naik ke langit 33 Masih.
Masihi itu tahun lahirnya baginda Isa alaihissalam. Jadi dua Masih. Masihud Dajjal, Masihu Isa. So Masihi itu tahun lahirnya Isa alaihissalam. Umur 33, Sayyidina Isa alaihissalam naik ke langit. Sekarang 2022. Ada berapa tahun lagi? 11 tahun lagi nak cukup 2033. 2033. Ada 11 tahun lagi. Maksudnya, kalau Sayyidina Isa AS naik ke langit, dia akan turun di usia umur 33. Naik ke langit umur 33. Turun umur 33. Kenapa tak ada beza? Baru 2 hari baru duduk kat langit. Sebab tahun 33, tahun 2033 baru 2000 tahun. 2000 tahun, 2 hari baru. Kiraan langit. Kiraan dunia 2000 tahun. Kiraan langit baru 2 hari. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu. Maknanya pada pengiraan langit tu. Sama dengan 1000 tahun kamu kira kat dunia ni. So kita kira 2000 tahun dah. Hampir 2000 tahun. Baru 2 hari. Orang outstation 2 hari. Takkan tua. Muda. Baru outstation 2 hari. Tak sampai 2 hari lagi outstation. So nak turun 1000 tahun lagi. Baru 3 hari outstation. Jadi sebab tu datang pada usia yang sedemikian. Okey. Tanda awal kiamat tadi. Jadi kiamat itu di mana? Bila ditanya berkenaan sa'ah, bila ditanya dengan hari kiamat, akhbirni anis sa'ah, akhbirni an waqti qiyamis sa'ah. Apa maksud dia? Maksud dia, bila ditanya macam tu, Nabi jawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi tak jawab, ma'ana a'lama minka. Tapi Nabi jawab umum. Nabi jawab, mal mas'ul. Ma'ana, tidaklah orang yang ditanya mengenainya lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Tidaklah al-mas'ul allazi su'ila anha. Al-mas'ul tu alif lam pada al-mas'ul tu allazi su'ila. Al-mas'ul tu dia siga isim maf'ul. Siga isim maf'ul dibawa kalau dia dijadikan silah alif lam tu dipanggil alif lam tu manil ladzi su'ila. Alif lam tu dia kalau kita jadikan alif lam tu isim mausul. Isim mausul dia perlukan silah dan silah memerlukan jumlah. Ini dari segi konsep bahasa Arab lah. Apa tu mausul? Apa tu silah? Tak tahu apa, tak apa. Nak bagi tahu apa ibaratnya mal mas'ul tu? Man allazi su'ila. Manil ladzi su'ila. Man tu ditanya di situ. Mal mas'ul manil ladzi su'ila. Allazi alif lam tu, alif lam pada isim mausul tu, alif lam mausulah. Alif lam mausulah di situ. Lebih mengetahui. Maksudnya alif lam al-mausul memberi makna. Alif lam tu saja memberi makna. Manil lazi su'ila. Nabi tidak menjawab ma'ana a'lama minka. Aku tak tahu lebih daripada kamu. Tapi Nabi jawab secara umum. Siapa sahaja yang ditanya mengenai hari kiamat. Sama ada orang yang bertanya mahupun yang ditanya. Termasuk Jibril alaihissalam. Tidak mengetahui keadaannya sama seperti yang ditanya. Jibril pun tak tahu dia tanya. Dia bukan tahu. Nabi kata, engkau lebih tahu daripada aku. Sebab sebelum ni, Sayyidina Jibril jawab, sadaqta. Maksudnya dia dah tahu dah jawapan tu. Mal iman, mal Islam. Lepas tu Nabi jawab. Jibril kata, sadaqta. Maksudnya dia tahu. Jawapan tu benar. Dia tahu. Tapi bila tanya ni, Jibril kata, engkau pun tak tahu. Aku lebih-lebih lagi lah tak tahu. Orang bertanya pun tak tahu. Orang yang ditanya pun tak tahu. Iaitu, inilah makna jawapan Nabi terhadap pertanyaan mengenai waktu kedatangan kiamat tersebut.
mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il. Maka tidaklah mereka yang ditanya mengenai hari kiamat itu lebih mengetahui daripada sa'il yang bertanya. Okey. Ada golongan yang mendakwa dia ada satu fahaman akidah. Di sini ada satu fahaman akidah. Sebab tu kadang-kadang kita tak terang semua benda di situ. So datang bawa satu perkara. Ada satu fahaman akidah. Fahaman akidah Berlui. Dia menganggap Nabi ni hadir nadir. Nabi ni tahu macam Tuhan tahu. Ini di India. Di India satu tempat Berlui. Dia kata Nabi ni macam Tuhan. Lebih tahu macam Tuhan tahu. Nabi ni hadir. Hadir maksudnya tahu semua benda tu. Dan kita beritahu bahawa Nabi SAW beritahu, aku ni innama ana basyarun. Sesungguhnya aku seorang insan saja. Tak tahu apa pun macam kamu je. Kelebihannya aku tu lebih tahu sikit pada kamu. Cuma aku tak tahu benda gaib. Tapi akidah mereka innama. Kita dah bahas dulu. Inna huruf musyabbah bil fa'il makafah. Ma dalam bahasa Arab ni dia ada banyak. Dia ada 5 ma. Kita ada sa yang ma. Kalau pak pun 3 ma tu tiri je. Ma sebenar sa ya. Dalam bahasa Arab ni banyak ma. Ma kafah, ma mausulah, ma istifhamiyah. Macam-macam. Ma nafiyah, ma kafah. Di situ ma kafah. Tapi orang pahaman Berlui itu dia kata ma tu ma nafiyah. Sesungguhnya ma bukanlah aku itu seorang insan. Maksudnya aku bukan manusia. Aku lebih hebat daripada manusia. Sedangkan kita kata tak, ma tu kafah bukan ma nafiyah. Itu dia tergelincir akidah atas dasar pentafsiran ma sahaja. Berlui tu. Ada dah masuk dah di Malaysia. Di India ni masuk dah. Orang tanya orang jakit. Dah masuk dah ustaz. Dia kata Berlui ni kat Malaysia. Orang-orang India dah bawa lah. Kalau kita biasanya dia menganggap Nabi itu hadir, nadir. Nabi tahu segala-gala. Iaitu Nabi mengetahui segala sesuatu sehingga ilmu gaib seperti Allah Ta'ala. Hadis ini menunjukkan Nabi sendiri menyatakan bahawa baginda tidak mengetahui bilanya datang hari kiamat, apatah lagi untuk mengetahui ilmu gaib yang lain. Pada pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu Nabi lebih daripada semua makhluk yang ada. Maknanya bila berakhirnya ilmu sains, itulah bermulanya ilmu kenabian. Bila berakhirnya semua ilmu kenabian, maka barulah bermulanya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi ni Allah Taala bagi. Tapi ilmu ni ada 2. Satu ilmu ata'i. Satu ilmu zati. Satu ilmu anugerah. Pemberian. Ata'i itu ilmu pemberian. Dan satu lagi ilmu zati. Memang zat dia bersifat alim. Bersifat ilmu. Dan sifat-sifat Allah alimun hakim. Alim yang maha mengetahui. Sebab Allah kata, kullu fauqa zil ilmi alim. Fauqa zil ilmi alim. Di atas orang yang berilmu tu ada lagi zat yang lebih berilmu. Alim yang maha berilmu. Hebat macam mana kita pun, ada lagi zat yang alim, yang maha mengetahui. Siapa yang menyatakan macam tu, kita hebat tak? Fauqa zil ilmi alim. Di atas yang berilmu itu, ada lagi zat yang maha berilmu. Yang maha mengetahui. Jadi, bila berakhirnya ilmu insan, maka bermulalah ilmu para nabi. Iaitu penghujung ilmu para nabi. Iaitu bermulalah ilmu Rasulullah. Di mana tiada satu jisim pun
boleh sampai kepadanya sehingga Sayyidina Jibril alaihissalam juga tak boleh sampai, iaitu di Sidratul Muntaha, tetapi tempat itu dijejaki oleh Nabi di malam Mi'raj. Tak ada siapa boleh naik Sidratul Muntaha. Jibril alaihissalam sampai Sidratul Muntaha, berhentilah. Jibril kata, saya boleh teman Tuan ya Rasulullah sampai sini je. Saya boleh teman baginda, saya boleh teman Tuan di sini je ya Rasulullah. Lain tak lagi dah. Dalam riwayat kata, dua riwayat. Di antara Jibril alaihissalam ada 70,000 hijab. Nak sampai ke Allah ada 70,000 hijab. Ada riwayat kata 70 hijab. Bila daku melampaui satu hijab yang Allah tetapkan padaku, la ahraqtu, nescaya terbakarlah jasadku. Jibril kata, aku tak boleh naik, aku setakat ni je. Tempat yang mana Jibril tak boleh naik dah, tempat itulah Allah bagi keistimewaan kepada Nabi untuk sampai di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha tu berbahas sedikit lah. Berbahas dulu kita dah cerita dah. Iaitu berbahas, adakah Nabi melihat Allah atau tidak. Di situ terdapat dua pendapat yang berbeza. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan Nabi tidak lihat Allah. Nabi hanya lihat Jibril sahaja dalam wajah asalnya. Nabi hanya lihat Sayyidina Jibril dalam wajah asalnya. Bila ditanya kepada Nabi SAW, bagaimana zat Allah? Huwa nurun anna arahu. Nurun anna arahu. Nurun anna arahu. Atau dibaca dengan nuraniyun arahu. Atas perbezaan pendapat di situlah Sayyidatuna Aisyah menafikan. Siapa kata Nabi lihat Allah Ta'ala berdiri, remang bulu roma aku, dia kata. So Aisyah menafikan, Abdullah bin Mas'ud menafikan. Sebab dia mengatakan nuraniyun, nurun anna arahu. Di situ question mark. Di situ perkataan nurun anna arahu. Zat Allah itu satu nur. Anna arahu. Macam mana aku boleh lihat dia? Nah itu. Nuraniyun anna arahu. Macam mana aku boleh lihat dia? Begitu. Tapi yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan tafsir beliau mengatakan nuraniyun, bukan nurun anna. Nuraniyun. So dia jadikan satu perkataan, bukan dua perkataan. Dalam bahasa Arab ni, dulu dia tak ada baris, tak ada titik. Kita orang pergi di Bukhara tu. Orang pergi Bukhara Samarkand. Kita orang pergi sampai kat Bukhara. Samarkand, tak Bukhara pun. Kita orang balik daripada Bukhara. Kita pergi tengok Mashah Utsmani. Mashah Utsmani yang tinggal. Dia ada 7 Mashah Utsmani. Yang tinggal satu saja yang 7 Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu telah dipanggil Jami'ul Quran Sani, mengumpulkan Quran yang kedua. Sayyidina Abu Bakar pengumpulan Al-Quran pertama, pengumpulan Al-Quran kedua di dalam Mashah, iaitu Sayyidina Utsman dengan apa tu, dengan qiraat dengan resam Utsmani. Tak ada baris, tak ada titik. Huruf tu tak ada baris, tak ada titik. Quran tak ada baris, tak ada titik. Macam mana? Tak ada baris, tak ada titik. Tak ada baris, tak ada titik. Jadi, sebab tu nak baca tadi tu nuraniyun anna atau nurun anna. Nuraniyun. Dia kan nun wawra, nun wawra, alif, nun, alif. Anna. Dia baca dua perkataan. Nurun anna arahu. Di sini menyatakan tak boleh lihat. Kalau baca nuraniyun arahu, iaitu satu zat yang khusus, cahaya yang khusus, arahu, daku melihat di malam itu. Atas bacaan je, di atas bacaan tadi. Nuraniyun arahu atau nurun anna arahu. Jadi Sayyidina Aisyah menafikan
bahawa Nabi SAW melihat Allah di malam Mi'raj. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mentasdikkan bahawa Nabi melihat Allah. So kita pakai riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lepas tu malam Isra Mi'raj tu kata Nabi jumpa Tuhan dengan zatnya, dengan sebagaimana zatnya Allah Ta'ala pertunjukkan kepada Nabi. Khair. Di tempat di mana tiada satu jisim. Nak bagi tahu tingginya ilmu Nabi ni. Tempat yang mana satu jisim pun tak boleh sampai kepadanya. Hingga kan Jibril juga tak boleh sampai. Iaitu mana tempat tu? Sadratul Muntaha. Tetapi tempat itu telah dijejaki oleh baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Ilmu gaib itu hanya milik Allah. Ilmu gaib itu sebab dia tengok dan iktibar dari sudut apabila dihubung kaitkan dengan manusia, sedangkan tiada yang gaib bagi Allah. Allah kata alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Ilmu Allah itu mencakupi yang gaib dan yang hadir. Gaib hadir itu dari sudut pandangan kita. Dari sudut pandangan kita. Sebab bila kita nak bercakap dengan satu orang, kita kena bercakap dengan mentaliti orang depan tu. Kita nak bercakap dengan satu orang, kita kena cakap dengan kefahaman orang depan tu. Kalau kita cakap ke langit, dia duduk kat bumi, macam mana dia nak faham? So, sebab tu penceramah, dia kena cakap siapa yang hadir dalam majlis tu. Kategori mana orang hadir dalam majlis tu. Ada satu ceramah tu dia kata, dia panggil saya lama tu, beberapa tahun lepas kawan panggil, dia kata, Ustaz, kita nak buat ceramah tentang apa ni? Tentang tauhid, dia kata, tentang akidah, tentang la ilaha illallah. Tentang ni, nak beritahu tentang cerita tentang. Dia ada satu topik, saya tu lupa dah lama. Saya tanya, siapa nak duduk dalam majlis tu? Dia kata, budak college. Okey, saya pun buat bahan standard dengan budak college lah. Sampai-sampai budak sekolah rendah. Allah, aku bawa budak college. Aku bawa bahan untuk budak college. Dia kata, Ustaz, last minute tukar. Budak-budak college tak boleh datang. Budak yang datang ni darjah 6 sampai tingkatan 3 saja. Alah, beritahulah awal. Cerita tentang ketuhanan. Cerita tentang qudratullah, ketuhanan. Nak cerita macam mana budak-budak depan. So, kena tukar tajuk lah. Tajuk sama, tapi tukar ulasan lah. Tukar ulasan lah. Tak boleh nak cerita macam mana budak college. Sebab pemahaman dia tak boleh nak faham lagi. Mungkin macet dia tu tak sampai lagi pada benda yang kita nak bahaskan. Tak ada lah. So saya kata gini je lah. Saya kata apa? Adik-adik, kalau orang ada kaki, dia boleh hidup tak? Boleh. Kalau orang tak ada kaki, boleh hidup tak? Boleh. Tak ada tangan, boleh hidup tak? Boleh. Tak ada tangan, kaki, boleh hidup tak? Boleh. Tak ada kepala, boleh hidup tak? Mula-mula cerita, kena bawa macam tu. Tak ada kepala, boleh hidup tak? Oh, penanggal, dia kata. Budak-budak kan. Penanggal, Ustaz, penanggal. Hak tak ada kepala ni penanggal. Atu penanggal. Nabi kata sembahyang ni kepala kepada badan. Kalau tak sembahyang, tak ada kepala. Jadi orang tak sembahyang tu siapa? Penanggal, Ustaz. Tu penanggal semua tak sembahyang. So, baru budak boleh faham. Baru boleh buka cerita. Sebab dia kena tengok pada orang yang hadir. So begitu Allah nak bagi tahu pada kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Ilmu Allah tu bukan
Bukan hak zahir saja, hak gaib. Bagi Allah tak ada gaib pun. Tak ada tersembunyi pun. Tapi Allah kata gaib tu Allah ilmu dia tu boleh mencakupi benda yang tak nampak dan benda yang syahadah, benda yang nampak. Nampak dan tak nampak tu dari sudut kita. Bagi Allah tak ada pun hak tak nampak, semua nampak. Begitu. Dialah yang mengetahui perkara yang gaib. Gaib tu sebab manusia tak tahu. Tapi Allah tahu. Dan yang nyata. Dia jualah yang maha besar al-kabir. Lagi maha tinggi. Yang mengatasi segalanya. Tanda-tanda kiamat. Bila nak berlaku kiamat. Tanda kiamat. Tanda besar. Selain daripada tanda-tanda tadi. Apakah tanda-tanda hari kiamat? Di sini menunjukkan banyaknya tanda-tanda kiamat. Antara tanda terawal kedatangan kiamat ialah kehadiran baginda. Maksud, jadi Nabi pun, okeylah dia kata dah tak tahu, sama-sama tak tahu. So Nabi kata, okeylah aku bagi tahu tanda kiamat. Mula-mula tanda kiamat. Antalida amata rabbataha. Antalida amatu rabbataha. Ibu akan melahirkan anaknya. Nabi kata, salah satu tanda kiamat ni, antalida amatu rabbataha. Ibu, hamba, ibu ni hamba lah. Hamba akan melahirkan tuannya. Hamba lahirkan tuan dia. Macam mana pula hamba lahirkan tuan? Jadi ada 3 tafsir ulama mengatakan. Pertama, ialah zaman anak-anak mendurhakai ibu bapa. Anak-anak ni layan mak ayah macam layan siapa? Macam layan hamba dia. Itu zaman anak-anak telah durhaka kepada ibu bapa. Anak-anak ni, mak dia lahirkan dia. Tapi dia layan mak dia tu macam hamba. Mak dia yang lahirkan dia. Tapi dia layan mak dia tu macam hamba. Macam mana? Dia kata, mak dia tu jaga dia. Mak dia tu jaga dia. Lepas tu, mak dulu tak kerja. Kebanyakan tak kerja, mak jaga dia. So bila dia besar, dia anak perempuan atau dia anak lelaki. So mungkin isteri dia bekerja atau dia bekerja. Dia kata, mak jaga anak kami lah pula. Dalam mak jaga anak dia dulu. Ni mak jaga dia, anak dia. Dah lah mak tu dah jaga dia dulu. Sekarang mak tu jaga anak dia. Dia kata, mak, kalau kita hantar kat orang lain, kita kena bagi duit kat orang tu upah. Kalau mak ni tak ada buat kerja apa, mak mari datang sini jaga anak saya. Kita orang bagi upah. Kepala otak engkau. Mak dilayan macam hamba dia. Melayan macam hamba dia. Lepas tu, letak mak rumah orang tua. Letak mak, ayah rumah orang tua. Tak boleh jaga. Mak dia lah yang jaga berak kencing dia dulu. Tangis hibur dia dulu. Lepas tu dia kata tak boleh jaga orang tua dia. Hantar rumah kebajikan. Duduk rumah kebajikan. Berdebahnya. Iaitu zaman anak melakukan penderhakaan. Itu maksud dia. Maksud pertama, antalida amatu rabbataha. Hamba akan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Orang hak lahirkan dia tu, hak dia lahirkan hamba tak dia. Amah tu hamba. Hamba tu lahirkan tuan dia. Anak dia tu macam tuan dia.